Assalamualaikum semua, apa khabar? Macam mana setakat ini cerita kucing? Menarik ke? Tapi bagaimanapun Zakpi ucapkan terima kasih kerana beri komen like pada cerita kucing ya. Dan sekarang ni kita teruskan siri 7. Ingat Zakpi bercerita anda mendengar. Jom. Iya, permintaan Mak Sukri minta buatkan kubur untuk kucing itu, ulang Pak Abu. Kat mana kuburnya Pak Abu? Tanya Panjang ingin tahu. Kat belakang rumah Sukri, kat pokok rambutan tua tu. Tapi spontan Pak Abu terdiam. Tapi apa Pak Abu? Tanya Panjang tidak sabar. Semasa tanam kucing tu, Pak Abu tak ada sebab Mak Sukri kata dia nak tanam sendiri. Selepas gali, Pak Abu terus balik ke rumah. Pelik gak Sukri? Selepas kematian kucing tu, Mak Sukri banyak berubah. Mak Sukri dah jarang keluar rumah. Malah Mak Sukri tak pergi semayang kat masjid dah. Yati pula ada bagi tahu dia banyak dengar Mak Sukri bercakap seorang kat dalam rumah. Yati kata Mak Sukri seolah bercakap dengan kucing tu. Yati dah takut nak pergi rumah Sukri. Minta maaf kalau kata Pak Abu ni buat Sukri terasa atau marah. Wajah panjang ditenung oleh Pak Abu. Tak apa Pak Abu, saya tak marah. Sebaliknya saya berterima kasih dengan Pak Abu. Bagi tahu saya semua ini. Jawab Panjang, tetapi mindanya melayang ke tempat lain. Semasa kejadian tu ramai ke orang Pak Abu? Kejadian tu berlaku selepas solat. Alah, masa kerja tak ramai sangat orang. Masa kucing tu kena langgar ada kot dalam 3-4 orang. Tapi masa gali lubang tu hanya Pak Abu dengan Mak Sukri saja. Mendengarkan penjelasan Pak Abu, Panjang terdiam seperti memikir sesuatu. Seketika Panjang minta diri untuk pulang. Panjang menuju ke rumah tetapi tidak masuk ke dalam rumah. Sebaliknya Panjang terus menuju ke belakang rumah. Panjang tahu di tempat mana yang Pak Abu ceritakan tadi. Sampai sahaja di bawah pokok rambutan tua, Panjang terus memperhati keadaan sekeliling. Panjang ternampak satu longgokan tanah. Macam kubur ni, bisik hati Panjang. Perasaan ingin tahu Panjang begitu menebal. Bermacam-macam andaian bermain di fikirannya. Panjang memperhatikan keadaan sekeliling. Pastikan tiada sesiapa. Pantas Panjang menuju ke stor. Dicapainya cangkul kemudian menuju semula ke tempat tadi. Panjang selitikan longgokan tanah itu lagi. Diraba tanah itu berulang kali. Rasa ingin tahu semakin kuat. Terus diayun mata cangkul ke tanah. Brap! Terbenam mata cangkul ke dalam tanah. Diteruskan berulang kali. Peluh mula memenuhi tubuhnya. Tidak diindahnya. Panjang terus menyangkul. Dalam berapa minit berlalu, Panjang ternampak satu bungkusan berwarna hitam terkeluar dari tempat yang digali. Panjang berhenti mencangkul. Dipandang bungkusan itu berhati-hati. Direndahkan tubuhnya untuk melihat lebih dekat. Tangannya teragak-agak untuk memegang. Tetapi dipaksa jua menarik keluar bungkusan itu. Panjang lihat ikatan bungkusan kain itu seperti ikatan jenazah orang mati. Berdebar jantung Panjang apabila membuka ikatan itu. Tiada bau apa-apa, cuma bau tanah sahaja. Ikatan pertama terbuka, masih ada ikatan kedua. Panjang gagahkan dirinya membuka ikatan kedua. Teragak-agak lagi tangannya. Peluh di mukanya bagaikan air hujan menitis jatuh ke kain itu. Ikatan kedua telah terbuka. Panjang mengelak kain itu. Ya Allah! Panjang terpanjat apabila lihatnya hanya kayu sebesar tangan anak kecil di dalamnya. Kenapa kayu yang mak tanam? Mana bangkai kucing tu? Bisik hati Panjang. Cepat-cepat Panjang tanam semua bungkusan itu. Pantas Panjang mengatur langkah masuk ke dalam rumah melalui pintu depan. Tak kala melalui bilik mak, Panjang perhatikan bilik mak tertutup rapat. Tentu mak ada di dalam. Bisik hatinya. Panjang terus menuju ke dapur. Kelihatan adiknya sedang membuat minum petang. Adik, mak ada kat bilik kan? Kata Panjang sambil berjalan ke sinki membasuh tangan. Ya bang, tepat tekaan Panjang. Bang, adik takut pun ada, sian pun ada tengok mak macam tu. Sebab dah lama tak jumpa mak, adik gagahkan diri. Tapi adik tak tahu berapa lama adik boleh tahan. Nasib baik abang ada. Keluh adiknya. Bila adik habis cuti, tanya Panjang duduk di kursi. Esok adik balik KL. Abang, kenapa mak jadi macam ni? Panjang hanya mendiamkan diri. Yang termampu dilihatnya hanya merenung wajah adiknya. Pintu bilik mak terbuka. Tubuh mak menjelma di dapur. Mak jemput minum, pelawa Panjang. Tak apa, Ri. Kamu minum dulu. Mak ada kerja sekejap. Jawab mak berjalan menuju ke pintu dapur.
Panjang melihat mak berjalan keluar. Sebaik saja mak hilang dari pandangan, bingkas Panjang bangun mengintai mak. Panjang sempat menunjuk isyarat senyap pada adiknya. Nani diam hanya memperhati tingkah laku abangnya. Panjang mengintai gerak-geri mak. Panjang nampak mak keluar dari bilik stor. Di tangan mak terdapat satu beg plastik sederhana besar berwarna hitam. Panjang tidak tahu apakah isi di dalamnya. Kemudian mak berjalan tetapi matanya meliar memandang kiri dan kanan seperti membatik orang. Pantas mak masuk ke bawah rumah. Tiada kelibat pergerakan mak selepas itu. Di bawah rumah terdapat sebuah stor. Di dalamnya tersimpan barang lama. Jarang dibuka. Hampir 10 minit mak muncul semula tanpa beg plastik di tangan. Terus mak berjalan masuk melalui pintu dapur. Apa yang mak buat di bawah rumah? Apa dalam beg plastik itu? Pening kepala Panjang berfikir. Aku akan siasat. Aku mesti tahu hal sebenar. Nekat hati Panjang. Panjang mengintai dari pintu dapur. Mak sedang berborak dengan Nani. Ini peluang, bisik hati Panjang. Sekian siri 7. Cerita kucing, tunggu siri 8. Ingat, ZP bercerita anda mendengar. Terima kasih. Dan Assalamualaikum.